Okey, sebenarnya kita nak bincang lebih banyak lagi kan mengenai perlawanan Malaysia dan Laos ni. Kalau semalam kita ada guest Abang Asman Bakiri bawa ke studio oleh Lily juga kan. Betul. Tapi kali ni kita zoom je lah. Kita tak boleh move on lah. Tak invite dia dekat studio tapi kita still dapat kerja dekat Zoom. So jom kita terus bersama dengan Itu dia. Abang Handsome, Asman Bakiri. Hai Abang, Assalamualaikum. Sihat ke? Ya, Waalaikumsalam. Sihat. Okey, handsome, nanti saya belanja semua. Cantik. Cantik bang. Okey, nak tanya dah 2 game ni macam mana Abang Mawi melihat sekarang prestasi skuad Harimau Malaya selepas menentang Laos? Okey, kalau 2 game ini kita dah sampai target dan matlamat apa yang perlu kita dapat kerana ada baki 2 perlawanan. Maksud di sini, 2 perlawanan ini mencuri mata di Myanmar dan menang di tempat sendiri cukup baik ketika ini. 6 poin menyebabkan kita dalam grup B di tempat pertama. Dan itu yang membuatkan kita ataupun saya sendiri agak teruja kerana pada perbincangan awal kita, pada perkiraan kita, pada sifir kita untuk jadual dan pertandingan ini pada awal perlu mengutip mata 2 perlawanan di tempat di tuan rumah di tempat kita, mendapatkan 1 mata mendapatkan 3 mata di tempat lawan dan mencuri 1 mata di tempat lawan juga penting. Dan kali ini untuk 2 game menjadi pada perkiraan pasukan negara ketika ini. Betul. Harapnya game ketiga pun menjadi juga. Okey Abang Mawi, kesebelasan utama yang digunakan semalam kan masa first half totally different seperti yang kita bincangkan sebelum perlawanan semalam. So adakah ini satu eksperimentasi dari panggon sendiri ataupun ada aspek lain pendapat Abang Mawi? Ya, okey, macam ni Lily. Semalam kita kurang bercakap pasal benda ni pada perbincangan kita. Sebenarnya kita lebih tertarik kepada nak menang, dapatkan gol seberapa banyak yang boleh. Tetapi apa yang Kim lakukan saya rasa cukup baik dan terbaik. Jangan kita lupa kerana pertandingan ini, perlawanan ini perlukan pemain yang rehat cukup, penggiliran perlu dibuat dan ini yang Kim lakukan. It's not pasal eksperimen tetapi lebih ke arah merehatkan pemain utama, memberi peluang kepada pemain untuk bergilir di atas sebab faktor pasukan lawan yang memiliki statistik data yang tidak kuat. Itu perkara yang Kim Panggung buat dan menjadi. Kita tahu Laos sebelum datang ke sini mereka tewas dengan Vietnam 6-0. Jadi data statistik pasukan yang kita lawan di semalam di Bukit Jalil tidak akan mendatangkan kesan ataupun tidak akan memberikan masalah kepada pasukan negara dan itu sebab Kim membuat pertukaran ataupun penggiliran pemain berlaku. 7 pemain mengikut semua posisi dan perkataan yang paling bagus is kita menang dan mendapatkan jaringan yang banyak. Sebab banyak juga pertukaran yang berlaku kan. And bercakap pasal pertukaran, 5 gol dah terhasil. Memang kita perlukan 5 gol tu semalam menentang Laos. Tapi Abang Mawi, 4 dari gol tu hanya hadir di babak kedua. So apa sebenarnya yang jadi pada masa separuh masa pertama tu? Okay, kalau apa yang berlaku separuh masa pertama sebenarnya kita melepaskan peluang untuk menjadikan gol. Ada peluang berturut-turut di depan gol. Pergerakan di depan gol tetapi pemain iaitu individu pemain yang berada di dalam kawasan attacking tidak menggunakan peluang yang baik. Ya, bukan menuding jari kerana tidak dapat menjadikan gol yang lebih banyak. Sebenarnya saya sentuh balik apa yang berlaku dalam statistik kita. Di sini statistik yang kita ada shot 31 ke arah gol Laos. Berbanding dengan Laos ada 6. Kita ada 10 shot on target ke arah pasukan lawan dan kita ada penguasaan yang tinggi 70% berbanding mereka 28%. So dekat sini pada apa yang berlaku adalah separuh masa pertama tidak mengambil peluang yang baik dan banyak dan menjadikan gol pada separuh masa pertama. Dapat lihat kelipat Faizal Halim tetap menjadi pemain utama di bahagian attacking dan kita hanya mendapat gol minit ke-29. Cukup lewat, cukup lambat. Kerana kalau mengikut apa yang berlaku separuh masa pertama, kita sebenarnya mungkin dah ada 4 gol yang boleh kita hasilkan separuh masa pertama. So dekat sini agak sedikit pucar kacir dan melepaskan peluang ketika mendapat peluang pada separuh masa yang pertama.
Kalau tak dah 8 gol Ya, ni. tertarik I dengan 10 shots on target tu. Okey, Abang Mawi masih lagi mengenai pertukaran yang mana membuahkan hasil apabila Hakimi dan juga Stuart Wilkin masing-masing menyumbang 1 gol macam Abang Mawi cakap tadi di minit-minit yang terakhir. So adakah ini beri petanda yang mungkin kesebelasan utama untuk next game pun bakal dirombak juga Abang Mawi? Okey, saya sambung sedikit selepas baru masuk kedua lah atas pertukaran Kim melakukan pertukaran terutamanya di bahagian tengah dan di bahagian attacking. Kita dapat lihat bila kemasukan semua pemain-pemain yang mungkin pada perlawanan pertama ataupun pemain utama, iaitu mungkin saya sebut dulu Prendergast, Litak terlebih dahulu yang membuat pertukaran di bahagian atas, iaitu bila kita dapat lihat sedikit tidak menjadi pergerakan seperti Mohairi, kemudian Sapawi dan kemudian lepas itu Sapawi keluar. Tetapi yang lebih menarik ialah jaringan 4 gol berlaku separuh masa kedua itu adalah selepas pertukaran sedikit posisi dan corak permainan yang lebih more attacking dan lebih tersusun dilakukan oleh pasukan negara. Tidak dapat dinafikan bahawa 2 gol melalui minit selepas 61-68 oleh Faizal, Hakimi 77, Stewart Lincoln minit ke-87. So ini petanda bahawa kita dah menambahkan sedikit ramai pemain yang boleh menjadikan gol di bahagian attacking. Kita tidak dapat nafikan juga kelemahan, faktor lemah dan kepenatan pasukan lawan memberikan ruang yang besar seperti Kimi dan Stewart Winky menjadikan gol. Jika ditanya apakah peranan pemain dua ini akan dimasukkan separuh pada perlawanan ketiga, saya tak nampak lagi mungkin kelibat Kimi, mungkin akan menjadi super sub, tetapi untuk Stewart Winky mungkin tenaga dia ataupun pencaturan dia perlu diturunkan pada perlawanan menentang Vietnam nanti. Sebab gol ujung-ujung tu pun bukan gol biasa-biasa. Gol daripada Banyak luar gol kotak menarik penalti. semalam. Betul. Okey, Abang Mawi, next bertemu Vietnam ni pasukan yang kita tahu bukan calang-calang, and apa yang Kim Pang Gon perlu lakukan untuk orang kata mengekang Vietnam daripada mendominasi perlawanan nanti? Okey, bukan mudah bermain dengan Vietnam di tempat mereka. Itu dalam sejarah kita memang mereka memiliki kelebihan yang banyak tinggi dari segi kedudukan ranking dan faktor jurulatihnya. Kali ini baru kita tengok di mana kehebatan Kim nak atur dan cara permainan nanti dengan rakan senegara dia. Okey, yang ni saya nampak gambaran mungkin pada pandangan saya jelas apa yang perlu kita lakukan. Mungkin itu yang saya perlukan. Macam ni. Ketika ini kita ada 6 poin, 2 perlawanan. Mereka ada 3 poin, 1 perlawanan. Bermaksud di sini mungkin pada pandangan saya lebih tertekan, lebih sedikit tekanan pada pasukan Vietnam itu sendiri kerana mereka perlu menang untuk mengejar kedudukan poin dan mereka perlu menang untuk di tempat mereka sendiri. Dan untuk pasukan negara pada saya mungkin perang taktikal, mungkin menggunakan sedikit tipu hela, melambat-lambatkan permainan, slow down the game ataupun tidak perlu tergesa-gesa, lebih more fokus kepada disiplin kerana kita tidak perlu mengejar kedudukan ini untuk menang kerana kita dah ada 6 poin, mereka 3 poin. Tapi pada masa sama mencuri 1 poin lebih penting. Menang is a bonus untuk kita menewaskan Vietnam sekaligus mendapat 9 mata. Jadi pada perlawanan Singapura nanti, okey, kita buat showtime kerana kita dah boleh berjaya layak ke peringkat semifinal. Itu pada pandangan saya dan mungkin sedikit ada percaturan yang ada pada Kim. Nanti kita nak tengok apa yang perlu dilakukan. Alright. Menarik. Okey. Abang Mawi, nak tanya last lah. Semalam kita dah banyak sangat berbincang mengenai Faisal Halim kan. Kita kata dia akan shine bright like a diamond. Mungkin satu pemain bagi Abang Mawi sendiri yang akan shine di Vietnam nanti. Dan kita nak tahu juga jangkaan Abang Mawi hari ini. Kena ke tak nanti? Okey, kalau nak ada lagi seperti Faizal, saya rasa tak nampaklah kelibat ataupun cara permainan ataupun cara pemain individu, karakter pemain itu. Tapi untuk pemain lain, saya lebih nampak tertarik kepada Brandon Gunn. Walaupun Kerana ditukar ke jangan- posisinya, Abang Mawi? Pasal faktor itu. Yes, of course. Saya amat tertarik dengan Kim punya cara menukar posisi selepas kemasukan 4-5 pemain ini. Semua berubah posisi termasuk Brandon Gunn. Main center back dibawa untuk settle downkan bahagian defense, tolak pemain-pemain seperti David Rowley naik ke atas, Stewart naik ke atas, masukkan Litak semua ke atas. That is satu momen yang sebenarnya jangan terkejut pemain itu boleh beraksi dalam satu atau dua tempat. Kerana itu kelebihan pada pemain itu
mengikut pasukan yang kita nak lawan itu. So semalam banyak cerita, termasuk sekali faktor pemain muda diturunkan, rata-rata pemain baru dapat cap yang pertama dan corak pemain menukar posisi ke arah pasukan untuk menang. Satu perkara yang baik. Okey, dia tak jawab tadi jangkaan. 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 Okey, Abang Mawi, Jangkaan. jangkaan. Shot last. one, shot one. Lily nak tahu juga. Jangan pemain Dan jangkaan ni, keputusan skor. Skor di Vietnam. Off score di Vietnam. Okey, saya ambil pendekatan lawan itu Sri. Seri. Ah. Satu mata. Okey. Okey. Itu pendapat Abang Mawi kan, Farah? Thank you Abang Mawi. Thank you Abang Mawi. Thanks for your time.